Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ta'ala panggil kata Allah. 36. Surat 36. Tengok. Qala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada munazarah. Apa munazarah? Yakni tu tafsir bagi munazarah tu kira bicara. Maknanya dia buat perbahasan kira bicara. Munazarah ni buat perbahasan kira bicara serta kawan-kawannya. Maksudnya bila kita mengaji, kita apa ni, maka kita buat pembahasan lah, buat kira bicara dengan kawan-kawan, keluar satu masalah macam orang buat apa usrah gitulah lah, keluar satu tajuk, lepas tu pakai buat perbahasan macam tu. Dan mutarahah. Mutarahah, apa mutarahah? Yakni berbahas. Nah, yang kata mutarahah ni berbahas dan berbalah-balah serta kawannya. Nah, serta kawannya berbuat pembahasan, berbahas serta kawan-kawan dengan qasad, yakni dengan niat mencarikan yang sebenarnya tu tujuan munazarah dengan mutarahah tu nak cari hak sebenar dan yang betulnya, dan bukan qasad ataupun niat hendak menang dan bermegah-megah. Bukan tu niat bila kita buat perbahasan sama-sama ni, bukan niat nak menang, bukan niat nak bermegah-megah dalam tentang ilmu ni lah. Maka makna mutarahah tu hampir dan bersuatu dengan makna munazarah, lebih kurang lah. Makna mutarahah, makna munazarah lebih kurang satu. Jadi dah waktu duduk mengaji dulu di sekolah Arab dulu, mula pondok dulu, dia buat satu majlis, dia panggil munazarah setiap seminggu sekali, hari Khamis tu dah. Lepas tu masing-masing lah ikutlah siapa nak ambil apa, wajib semua. Ada yang carahan, ada yang macam-macam lah, ikut suka kita nak ni. Buat macam tu, nak bagi biasa dengan orang. Maknanya makna mutarah hampir dan bersuatu dengan makna munazarah itu. Dan muzakarah, yakni mengingat-ingat muzakarah, kita buat muzakarah serta kawan-kawannya, serta dengan kawan-kawan penuntut ilmu tu. Maka sayugia atau seeloknya bahawa adalah ia penuntut ilmu tu maka sayugia seelok bahawa adalah ia penuntut ilmu
Apa tu? Dengan insaf. Seeloknya dia berfikir dengan insaf, dengan apa orang panggil, dan berfikirkan dirinya pada sekaliannya. Sekalian apa tu? Sekalian muzakarah tu. Sekalian muzakarah. Insaf. Mana insaf ni? Mana fikir sama tengah. Fayambaghi an yakuna bil insaf. Maka sayugia bahawa adalah penuntut ilmu muzakarah tu membabit muzakarah. Sayugia bahawa adalah ia muzakarah dengan insaf ni, dengan timbang rasa. Berlapang dada. Bila dia buat muzakarah tu dah, dengan berasa timbang rasa, dengan bahasa berlapang dada. Dan berfikirkan dirinya pada sekaliannya. Sekalian muzakarah tu. Berfikir dirinya pada tu. Jangan ikut larut hawa nafsunya. Itu bahasa kita. Dia fikir larut hawa nafsu ni mana? Benda-benda yang karut daripada hawa nafsu. Gangguan hawa nafsu gitu lah. Betul orang tua kalau belah-belah kedah tu dia tak. Hang buat larut ni. Larut ni buat kacau. Dan demikian juga berhalus. Mana berhalus pada masalah. Dan perlahan-lahan. Mana dah slow-slow. Jangan duk kalut. Dia kata bil insaf, mana berhalus-halus wa ta'anni. Buat ta'anni dengan cermat. No. Apa ni makna dia? Dia perlahan-lahan, mana dia slow ataupun berhalus-halus. Lagi dia cermat. Dan perlahan-lahan. Dan amat-amati dan perhatinya. Sama tu, amat-amati dengan perhati tu sama. Perhati elok-elok. Amat-amati elok-elok. Wa ta'ammul. Dan terpelihara ia penuntut ilmu daripada kemarahan. Jangan duk marah. Ni tengkak dalam perbahasan kita tu lah. Dalam muzakarah kita tu, nak jadi marah. Jangan. Dan perkelahian. Terpelihara dia daripada marah dan pelihara diri dia tu daripada berkelahi. Pasal apa? Kerana tu ilat bagi kata sayugia. Seeloknya kerana bahawasanya munazarah dan muzakarah itu berjumuk kira pula dah. Apa jumuk kira? Bermusyarat. Bahawasanya munazarah dan muzakarah itu berjumuk kira dan musyawarah sama lah tu. Mana berjumuk ni dia ambil daripada perkataan Arab, dia ada jamaah ni berhimpun, lepas tu buat perbahasan. Sama dengan musyawarah lah. Dan berjumuk kira dan musyawarah itu sungguhnya kerana mengeluarkan yang betul dan sebenar. Tu tujuan kita nak mesyuarat, kita nak buat perbahasan tu kerana nak mengeluarkan satu benda yang betul dan yang elok. Tu tujuan dia lah. Ini dalam masalah ilmu ni. Kerana bila berkelahi tu, dia jadi perkelahian tu, dia akan keluar benda yang tak betul, benda yang tak elok lah. Tujuan mesyuarat tu kerana nak keluar benda yang elok dan yang sebenar. Dan demikian itu sungguhnya hasil ia. Demikian mengeluarkan yang betul tu, sungguhnya hasil ia dengan amati dan perhati. Samalah amati perhati itu sama. Nak keluarkan benda hak betul itu dengan
kita amati dan kita perhati, dan berhalus-halus dan insaf. Mana dia kita fikir tu bagi sempurna insaf tu. Mana kena ada timbang rasa. Insaf tu. Timbang rasa. Dan tiada hasil yang demikian. Tiada hasil demikian itu, demikian mana? Mengeluarkan yang betul itu dengan marah dan berkelahi. Nampak tak? Tidak akan hasil. Demikian. Maksudnya hasil benda hak betul itu, melainkan dengan keadaan kita marah. Dengan keadaan kita berkelahi. Dia keluar macam-macam kelahi ni. Habis. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Ni tak ada abah ta'ala ni mudah-mudah tu. Maka jika adalah niatnya, niat penuntut ilmu tu pada munazarah ataupun pada mutarahah tadi lah. Kalau niat dia ataupun qasad dia buat perbahasan, qasad dia apa? Dia buat perbincangan tu pada munazarah dan mutarahah tadi ni, mengalahkan lawannya, tu niatnya. Niat tujuan bila dibuat muzakarah, bila dibuat munazarah tu, tujuan kerana nak mengalahkan lawan. Dan mengapa tu? Menindihkan. Nak mengalahkan dan menindihkan, menjatuhkan. Nescaya tiada halal demikian itu. Tak halal demikian tu. Demikian muzakarah. Yang ini kita mengingat-ingati tentang kawan-kawan tu. Tak halal. Mana haram. Dan sungguhnya halal demikian itu, demikian muzakarah tadi ni, kerana menyatakan yang sebenar. Nampak tak? Muzakarah ni tak hasil dengan tujuan kita nak mengalahkan orang lain. Tujuannya kerana kita nak apa ni? Nak menjatuhkan orang. Itu tak halal. Maka halal kita nak buat perbincangan, kita nak buat perbahasan tu. Macam lalunya orang buat apa? Dia buat apa? Bila ada aku nak. Dia panggil apa? Ada jangan TV tu. Bukan forum apa? Hak yang pula hak ni buat perbincangan tu lah. Buat debat tu. Tu debat tu kalau nak tujuan nak menjatuhkan lawan itu tidak halal. Tapi kalau nak cari perkara hak yang sebenar, ya Allah. Boleh kita berdebat. Tujuan tu nak cari benda kebaikan. Itu tak ada masalah. Tapi bila berdebat ni, bila mai timbul perasaan berkelahi itu tak akan perasaan marah tu, dia tak akan keluar benda betul juga dia. Dia keluar karut juga. Itu je. Yang penting moderator. Itu hak tu yang kena duk ni elok-elok kan. Macam tu lah. Macam bagi segi ilmu ni pun, bila kita duduk kita mengaji ni, buat perbincangan, keluar gambuh kita. Sebab tu arwah Tok Jiman tu, Tok Jiman Gok Payang dia dekat-dekat dia nak mati tu, dia mengajak lagu tu. Kat ujung lah dia keluar. Pi ni, ya Allah. Awak keluar siapa nak keluar apa? Awak keluar. Dia mengajak tengok kita ni. Macam mana? Awak keluar hang. Keluar. Kita keluar, dia tak betul tahu tu. Lepas tu dia abang ni tak apa jangan terima, balik fikir lah. Dia main lain. Dia vision tu. Muzakarah tengok dia. Jadi kena. Macam tu. Tak halal kerana kita nak menjatuhkan lawan, tapi dia halal kalau kita nak cari perkara yang sebenar. Habis. Qala musannaf rahimahullah. Dan bermula membuatkan keliru dan kesamaran. Bila dalam kita buat perbincangan tu, kita keluarkan benda-benda yang mengelirukan orang dan menjadi kesamaran dan helah. Helah tu mana buat dalih. Itu tiada harus ia buat keliru tadi ni pada munazarah itu. Nyatakan benda-benda yang betul-betul. Jangan buat helah, jangan buat apa ni. Melainkan, tu mana istisna, pengecualian pada tidak harus itu, melainkan apabila adalah lawannya olok-olok dan senda-senda juga. Kalau lawan dia tu buat main-main itu lah, ya Allah, bukan
carikan yang sebenarnya. Tujuan kawan apa? Lawan dia tu bukan nak cari hak sebenar, bukan nak cari apa ni. Maka ketika tu boleh kita buat benda-benda yang buat helah, buat apa ni. Maka ketika itu, ketika mana ada lawan dia tu olok-olok, harus ia apa? Ia helah ataupun ia buat buat kesamaran tu. Tu harus ketika tu. Kalau buat, sebab tu orang tua ataupun tok guru dulu depa mengaji juga di Mekah tu. Sebab cerita satu ilmu dia panggil ilmu munazarah, ilmu cara nak berbahas. Ngaji ni ada ilmu dia buat cara bahas. Macam ngaji lawyer tu lah. Lepas tu dia buat dia punya apa ni, ada ambil daripada benda-benda tu lah, cara-cara berbahas. Dan arwah Babalah Sarah dia sempat mengaji. Lepas tu kata depa dia turun-turun ke terbang balik mai daripada Mekah. Tak sampai rumah dia ambil bilawan habis dulu. Lawan bahas lah. Turun-turun ke terbang tak sampai rumah dia ambil bilawan dulu. Lepas tu bapa nak balik. Balik dia tak sampai rumah dia. Kau nak ambil bilawan dulu, ambil lawan bahas dulu. Kalau depa ni mai keliru. Ya Allah. Ilmu. Bila ni benda-benda ilmu lagu tu dah kuis semakin pupus. Habis dah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Habis dah itu dah. Dan adalah Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya. Apabila dihadapkan kepadanya, kepada Muhammad bin Yahya itu, hadap akan masalah muskil-muskil. Masalah yang ada kesamaran. Muskil itu mana kesamaran. Dan tiada dapat ia Muhammad bin Yahya tu akan menjawabnya. Ada orang duk tanya dia, tapi dia tak mampu nak jawab. Muhammad bin Yahya ni. Ada kemuskilan orang lah, benda-benda yang kesamaran. Orang tanya dia, dan tiada dapat ia Muhammad bin Yahya tu akan menjawabnya. Berkata ia Muhammad bin Yahya tadi bagi yang menghadapnya, maksudnya bagi orang yang menghadap dia tu, bagi orang yang menghadap apa dia tu, banyak masalah muskil tadi. Bila orang tanya dia masalah yang kesamaran ni, dia tak mampu nak jawab, maka dia kata pada orang yang tanya dan menanyanya masalah tu, bermula pertanyaan yang engkau hendak akan dia. Pertanyaan yang hendak jawapan akan dia, akan pertanyaan tu tentu kedatangan. Apa makna tentu kedatangan? Kedatangan masalah. Maksud dia, lazimnya dia ada jawapan. Semestinya. Tiap-tiap kemuskilan ni, tentu ada tu. Dia kata, tentu kedatangan. Apa kedatangan? Makna dia mesti ada jawapan. Itu makna kedatangan. Masalah yang hang tanya ni, kemuskilan yang hang tanya masalah ni, dia tentu kedatangan. Apa kedatangan? Lazimnya mesti ada jawapan. Baik. Dan baiknya, kedatangan dan baiknya, mesti kan, lazimnya ada jawapan. Dan baiknya, dan aku amat amati padanya, mana aku nak perhati dulu pada dia, pada pertanyaan tu. Dia tak, walaupun dia tak boleh jawab, tapi dia kata tu, tapi benda ni mesti ada jawapan dia, tapi aku kena balik check dulu, perhati dulu lah. Macam tu. Wa fawqa, tu bahasa Arab. Kulli dhi ilmin alim. Ma alzamtahu lazim wa ana fihi nazirun. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Artinya, erti perkataan ni, bahasa ni kalau ikutnya ayat Quran,
Dan di atas tiap-tiap yang mempunyai pengetahuan itu ada yang amat mengetahuinya. Siapa dia amat mengetahui? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi aku nak pati. Kalau dia tak lewat dia kata itu. Ada. Tapi cuma dia lah. Nak jumpa tak jumpa jawapan tu. Cerita kita bukan tung. Tung ni buka ambil boleh lah. Ni masalah ni macam tu. Tanya masalah ni bukan ambil tu macam kita ambil benda dalam tung. Dalam tung tu kalau ada benda kita buka kita ambil je. Tapi benda masalah ni duduk dalam kepala otak kadang-kadang ingat kadang-kadang tak lah. Gitu lah. Dia kena perhati dulu, dia kena apa ni. Sebab tu Imam Syafi'i dalam manaqib dia kata aku pernah mengaji pada Imam Malik. Imam Malik ni yang mana Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata penat hangpa, lenguh kaki hangpa duk ketuk belakang unta. Belakang kuda nak cari orang nak untuk belajar lah. Yang apa ni? Ilmu dia yang tinggi tak sama dengan melainkan orang alim Madinah. Maka ulama kata hadis ni dituju kepada Imam Malik. Walaupun zaman Imam Malik tak ada lagi. Situ. Ketuk belakang kaki kita ni naik unta ketuk itu kan. Lenguh lagi. Nak jumpa orang alim macam Imam Malik payah. Imam Syafi'i kata, walaupun macam tu aku mengaji pada Imam Malik pernah ditanya oleh orang berpuluh-puluh soalan. Tapi dia jawab 2, 3, 4 soalan gitu ya. Hak puluh-puluh tak jawab. Pasal apa? Dia kata benda ni bukan passion nak jawab tarik itu. Nak bang kata dia kena kaji dulu, tengok hadis, tengok Quran, tengok ni baru boleh patuah hukum. Boleh faham? Benda-benda lagu tu. Sebab tu dia kata jangan kita malu kata wallahu a'lam. Sebab Imam Malik mengatakan barang siapa yang berkata wallahu a'lam dia telah mempatuah satu hukum. Nampak? Dengan hak tak boleh hentam juga. Benda tak boleh tapi boh juga. Tu nanya. Bila jadi salah ada orang pegang kerana pendapat depa ni mulut masin ni. Ni siapa kata? Imam Malik. Dia kata buatlah dia tak mau benda-benda aku tu. Sebab tu. Benda-benda ni sebab tu dia kata maka Muhammad bin Yahya ni pun dia kata kalau dia kata bila orang tanya kat dia beberapa kemusykilan yang ada kemusykilan dia tak boleh jawab penantian tapi dia kata pada orang tu tiap-tiap masalah dia pasti kedatangan mana lazim ada jawapannya dan baiknya soalan tu dan aku amati padanya. Nabak kata pada pertanyaan tu aku kena perhati dululah. Amati macam dia tak boleh duk gopoh nak jawab, dia kena pelan-pelan. Dia kena slow. Lepas tu dia baca wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Artinya dan tiap-tiap yang mempunyai pengetahuan itu ada yang amat mengetahui. Allah Ta'ala tu lebih mengetahui. Itu dia sebutnya. Wallahu a'lam. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bermula faedah mutarahah dan munazarah itu. Apa faedah dia? Kita mutarahah mana kita berbahas. Apa faedah yang kita munazarah? Munazarah ni kita buat perbincangan, kira bicara. Kata dia terlebih kuat ada ia tu kalau ikutnya. Terlebih kuat ia mutarahah dan munazarah balik dari situlah. Daripada faedah semata-mata mengulang-ulangkan membahasnya ilmu. Faham tak? Jadi kita macam ni, kita mengaji, lepas tu kita ulang-ulangkan ilmu kita. Apa yang kita mengaji. Tapi nak abang kata lebih kuat kita buat munazarah, kita buat mutarahah, mana kita buat perbahasan, kita buat perbincangan, itu lebih kuat daripada kita mengulang-ulangkan apa yang kita mengaji. Kerana bila kita buat perbincangan ni, dia akan kejap masuk tu lah, dia akan lekat lama. Mana? Tak sama kita ulang-ulang. Itu lebih dia tu lah. Betul dia kata gitu. Terlebih kuat ia munazarah dan mutarahah tu daripada faedah semata-mata mengulang-ulangkan membahasnya. Pasal apa? Membacanya. Kita duk baca. Kita baca banyak kali. Tapi bila kita buat perbincangan itu terlebih kuat lekat. Ada yang cerita tu orang ni. Ilat. Kerana tu ilat ataupun sebab bagi kata terlebih kuat tu kerana ada padanya pada munazarah dan mutarahah tadi mengulang-ulangkan dan lebih lagi. Macam ada mana ulang-ulang tu telah lah dah kita duk cakap bab tu dah.
Dan lebih lagi daripada tu. Kawan ni buat keluar, kawan ni buat keluar ni, dia akan lekat. Nampak tak? Itu. Sebab tu benda yang kita baca dengan benda yang kita tanya orang, itu lebih kuat hak kita dengan anak orang tu, lebih ingat kita hak bila orang jawab itu lebih ingat daripada benda yang kita baca. Gitu. Dia ada faedah dia tu. Dikatakan qila dikatakan mutarahah, yakni berbahas satu ketika itu. Apa makna satu ketika? Satu masa lah yang singkat. Itu khabar dia. Bermula mutarahah satu ketika itu terlebih baik daripada mengulang-ulangkan membaca satu bulan. Itu dia. Hak Arab dia kata mutarahatun sa'atan, mutarahatu sa'atan khairun min tikrari syahrin. Dia sebut itu. Mutarahah satu saat. Apa makna satu saat? Maksudnya satu masa, satu ketika, satu masa lah, tak kira kita ambil sejam ke apa ni, untuk buat perbahasan tu. Khairun min tikrari syahrin, terlebih baik daripada mengulang-ulangkan membaca tu selama sebulan. Tak sama kita boleh baca sebulan pun dengan kita mutarah, kerana benda tu dia lebih kejap lekat dalam hati kita lah. Bila ada pembahasan. Tetapi istidrak daripada terlebih baik tu. Tetapi ada ia apa tu? Ia mutarahah serta orang yang insaf, tapi syarat bila kita nak buat perbincangan tu orang yang ada timbang rasa dalam perbincangan. Tak mahu jenis bangsa banking, kita banking. Bangsa banking. Perempuan tak boleh nak tenggang dia langsung, dia kira nak betul dia tapi syarat nak buat pembahasan tu dengan orang yang insaf yang orang yang ada timbang rasa dalam perbincangan dia gitu. Ni dia kira ada pekerah dia ya. Tak boleh dia hak tak betul ni duk pemas dia juga. Tu tak boleh tu. Tak dapat benda hak sebenar. Tak ada dengan ilmu dia. Ikut juga dia kira pekerah dia ya. Hak orang lain tak mau pakai langsung. Tapi ada ia serta orang yang insaf. Tapi syarat pada ia munazarah tadi atau mutarahah tu dengan orang yang insaf. Mana orang yang bertimbang rasa lah. Dan sejahtera perangainya. Sejahtera mana baik? Baik perangai dia. Perangai dia baik. Dan tabiat, mana kelakuan dia lah. Tabiat mana kelakuan. Perangai dia baik, kelakuan dia baik. Dan tidak ada timbang rasa. Dan jauh olehmu akan diri kamu daripada muzakarah serta orang yang mengolok-olok dan bersenda-senda. Mana orang yang olok-olok, orang yang bermain-main dan yang bersenda-senda. Yang tidak betul tabiatnya. Mana yang tak betul kelakuan ataupun perangai dia. Tinggalkan. Jangan duk jauhkan daripada muzakarah orang yang macam tu. Kerana bahawasanya tabiat itu, mana tabiat? Kerana bahawasanya tabiat itu pencuri dan perangai-perangai itu limpah dan melampaui. Ni dalam ni dia sebut bahawasanya tabiat itu pencuri, mana at-tabi'atu musrifah. Tabiat ni seolah-olah macam pencuri. Seolah-olah macam tu. Dan perangai itu limpah. Apa makna limpah? Dan melampaui. Perangai apa perangai tu? Dia berjangkit. Limpah-limpah tu mana berjangkit? Tu berjangkit. Berjangkit. Wabak perangai. Dia jadi berjangkit. Wal akhlaqu muta'addiyah. Tu perangai tu muta'addiyah. Muta'addiyah ni mana dia
Dia ada muta'addi. Muta'addi benda yang berjangkit lah. Yang melampaui. Wal mujawarah tu wa mu'sirah. Dan dia akan lekat kat kita, dia akan jadi tinggal kesan kepada kita. Nah, perangai tu dia limpah, dia akan berjangkit. Perangai tu dia akan melampaui. No. Dan berhampiran. Kalau kita buat berhampiran itu memberi bekas. Jadi kita berhampiran dengan orang yang perangai dia macam tu, dia akan jadi beri bekas kat kita. Kerana benda tu akan berjangkit perangai tu lah. Sebab tu orang bila dia buat apa-apa kadang-kadang dia tiru gaya orang. Kerana benda tu memang tak? Dulu zaman dulu macam-macam lah. Dia tiru gaya kau ni cakap. Nampak? Dia bukan lagu tu, tapi bila dia hari-hari dia tiru tu, dia jadi tu. Hak tiru gaya P.Ramlee menjadi P.Ramlee. Tu je tak ada. Betul tak? Ada Sabah tu, nombor. Sampai bercakap pun jadi bercakap lagu tu. Dia kena tiru. Itu kata benda-benda tu, perangai akhlak ni dia akan berjangkit. Sebab tu dia suruh kita jauh daripada orang yang perangai dia macam tu lah. Dalam pembahasan. Kalau dia passion untuk guru dia lagu tu, dia ada bengkel lagu tu, dia apa lah. Lama-lama dia akan jadi itu. Tak boleh dia bercakap dengan orang. Kerana dia benda tu memberi bekas, memberi kesan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan pada syarah maksud syair Qadhi Khalil itu beberapa faedah. Syair dia nak mensyarahkan maksud syair Qadhi Khalil itu beberapa faedah yang banyak, yang sayugialah, mana yang seeloklah bagi penuntut ilmu tu amati akan dia akan beberapa faedah tadi, dan perhati akan dia akan beberapa faedah, dan beramal dengan dia dengan beberapa faedah selama-lamanya. Ini kena beramal lah selamanya. Mana selama kita beramal. Dikatakan orang itu khabar muqaddam pada syair tu lah. Dikatakan pada syair allazi zakarahu Khalil ibnu Ahmad, Khalil ibnu Ahmad. Apa dia? Kata dia, ilmu itu daripada syarat tu. Bermula ilmu itu daripada syaratnya. Syarat ilmu bagi mereka yang berkhidmatnya. Ilmu. Bagi mereka yang berkhidmat, mereka tu kena pada penuntut ilmu. Ilmu itu daripada syaratnya, daripada syarat ilmu tu bagi mereka yang berkhidmatnya, khidmat dengan ilmu. Ilmu ni sekali dia di bawah tu dia syarah kita. Itu dia kata al-ilmu min syurutihi liman khidmah, bagi orang yang mengkhidmat, yang berkhidmatkan dia. Betul? Bahawa menjadi ia akan manusia, menjadi ia ilmu lah. Bahawa menjadi ia ilmu tu akan manusia sekalian manusia tu akan khadamnya, akan khadam dia. Qadam orang tu. Apa makna? Tengok dia kita. Maksudnya setengah daripada tanda-tanda bagi ilmu yang mempunyai manfaat. Yang manfaat akan dia itu, nak abang cerita dia, kalau kita mengaji ilmu, bila ilmu tu jadi manfaat bagi kita. Faham lah? Ilmu tu kita mengaji. Setengah daripada tanda mana isyarat. Dengan makna isyarat atau tanda bagi ilmu yang memberi manfaat, mana manfaat akan dia itu, tu khabar.
ialah bahawa menjadi ia ilmu tu akan manusia sekalian manusia tu khadam bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi dia khadam bagi ilmu. Atau dikatakan setengah daripada syarat bagi dapat ilmu itu bahawa jadi khadam sekalian manusia bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kata itu. Itu khadam pada tengah orang yang menuntut ilmu. Khadam ni jadi apa ni bahasa Melayu kita, apa masalah ni bah? Ca'amah. Apa ni? Khadam. Ni bila ni kata jadam. Khadam ni orang suruhan. Jadi khadam. Orang suruhan dia lah. Orang bawah. Atas lah pada hamba. Dia bukan hamba. Hamba tu dia apa? Hamba juga dah. Apa ni? Khadam ni mana orang jadi kuli. Jadi kuli. Sudah ilmu tu. Kita tentu ilmu. Jadi kuli bagi ilmu. Ni tu dia kata tu. Baca lagi. Setengah daripada tanda-tanda bagi ilmu. Mana isyarat pada atas syarat. Tanda-tanda bagi ilmu yang memberi manfaat akan dia lah. Manfaat itu yang memang akan dia itu ialah bahawa menjadi ia akan manusia sekalian manusia khadam bagi yang menuntutnya ilmu. Khadam yang menuntut ilmu. Mana isnad kepada sebab. Jadi kata-kata ilmu tu sebab. Bagi khadam sekalian manusia kepada Tuan. Yang ni kita isnad majaz. Hakikinya kena kata jadi khadam ni orang yang menuntut ilmu tu kita jadi tuan tu dari segi orang mengaji menjadi ia akan manusia sekalian tu khadam bagi orang yang menuntut ilmu. Dia bermanfaat. Jadi kalau kita jadi khadam pada dia, kalau hakikat itu majazi, hakikatnya khadam semua kita khidmat ke Tuhan ya. Orang yang berkhidmat kepada orang menuntut ilmu ni. Tu khadam ni. Sentiasa sedia masa dia berkhidmat kepada penuntut ilmu. Pasal apa? Dengan sebab ilmu dia tu. Betul ada orang jadi khadam kepada tutup guru bagi semua tu lah. Kerana ambil barakah apa ni. Khadam bagi orang yang menuntut ilmu. Atau dikatakan, boleh juga kata gini, atau tu. Setengah daripada syarat bagi dapat ilmu itu bahawa jadi khadam sekalian manusia bagi orang yang menuntut ilmu. Tapi syarat bagi kita nak dapat ilmu kena jadi khadam pada guru. Kadang orang ni tak mengaji mana pun. Tapi dia jadi khadam tu, banyak tu barakah tu turun kau tu. Kalau mengaji sikit lah, boleh tu banyak. Tu yang dia pada bawa kasut Imam Syafi'i semua tu lah. Jadi khadam Imam Syafi'i semua. Imam Malik, Imam Bali semua. Imam Syafi'i pun jadi khadam daripada Imam Malik lah. Sebelum pada ni. Mula-mula gitulah. Baru nak syarat bila kita nak dapat lah. Tu dia sebut dia tu dalam hak Arab tu dia kata. Dalam hak syair tu, hak atas dalam kurungan tu. Ilmu itu daripada syarat ilmu tu bagi mereka, yakni bagi penuntut yang berkhidmatnya ilmu. Jadi ilmu ni duduk di siapa? Duduk di orang lah. Faham tak? Jadi kawan tu, orang yang banyak ilmu tu dia panggil ulama lah. Jadi berkhidmat pada ilmu tu dia bukan duduk seorang-seorang, dia duduk di orang tu, maka kita kena khidmat ke orang tu lah. Faham tak? Ke orang tu baru maksudnya kita berkhidmat kepada ilmu, bukan tujuan dia tu. Batang tubuh dia Allah. Betul Tuhan kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nampak? Orang yang beriman dan orang yang ada ilmu berapa darjat. Naik darjat seorang-seorang manusia tu bukan batang tubuh dia sama je.
Ya. Batang tubuh kita, batang tubuh Cina sama ya. Tak ada lebih apa ya. Cuma lebihnya ya, hang hitam kan yang macam bilai, tak ada lebih apa. Batang tubuh sama ya. Kerana itu memang qada Tuhan dah bagi dah. Nampak macam mana? Hang ni tak minta doa, weh tak jadi dah. Ya Allah, bagi jadi orang putih tak ada dah, memang bos tak ada dah. Ha. Duduk tangan ni kita ni, hidung dia kepek macam tu ya. Tapi mulianya dia tu sebab apa? Sebab ilmu dia tu. Faham tak? Jadi ilmu bila duduk di dia. Jadi kita syarat apa itu? Ulama kata syarat ilmu tu, untuk nak dapat ilmu tu kita kena khidmatkan ilmu tu. Jadi nak khidmat ilmu tu dia bukan duduk seorang, duduk di orang tu, maka kena khidmat ke dia lah, bukan tujuan batang tubuh tu, kepada ilmu yang dia tanggung, ilmu Tuhan tu. Ha, situ. Itu syarat bila dapat ilmu. No? Ha, situ. Betul, awal-awal kitab ni dulu pun dia sebut. Nampak orang yang meraihkan ulama-ulama fiqh, kalau kata dia tak jadi alim pun, anak-anak cucu dia tu angkat juga. Nah, jadi ulama lah, jadi orang alim. Gitu kurang-kurangnya kena lebih kena khidmat sikit. Tu bahawa menjadi ia ilmu akan manusia sekalian itu akan khadamnya. Nampak tak? Tu khabar tu. Oleh bahawa menjadi ia ilmu akan manusia sekaliannya akan khadamnya, akan kuli dia lah. Gitu, akan kuli dia. Betul, Sayyidina Ali pernah kata, ana abdu man allamani walau harfan. Ini syair daripada imam apa? Sayyidina Ali. Ana abdun man allamani, mim ni, walau harfun. Ana abdun man allamani walau aku ni hamba bagi orang yang mengajar aku ni walaupun satu huruf. Dia sebut itu. Imam Ghazali. Imam Ghazali, Sayyidina Ali. Insya'a ba'a, dia sendiri. Mana ni? Insya'a, syin ni. Ba'a. Wa in sya'a a'taqa. In sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa. Gitu. Ini perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ana abdun, aku ni hamba bagi orang yang mengajak aku ni walaupun satu huruf. Insya'a, jika dia kendaki ba'a dia jual aku. Qadam tu jadi qadam lah, jadi apa? Maksudnya itu, wa insya'a a'taqa, jika dia kendak dia bebaskan aku. No, a'taqa mana dia lepaskan aku, dia bebaskan aku. Itu Sayyidina Ali. Tapi syarat kita nak dapat ilmu ni kena jadi qadam ilmu. Tapi kena faham lah. Jadi pentingnya kita qadam Allah Ta'ala lah hakikatnya. Nampak? Itu majazi dia panggil. Nah, hakikatnya kita qadam Allah, bukan qadam ilmu. Kerana ilmu tu hasil main dari hak Allah Ta'ala. Hak ni dia panggil isnad kepada sebab. No? Yang ini ilmu tu sebab bagi khidmat sekalian manusia kepada Tuhan. Faham tak? Jadi kita nak khidmat kepada Tuhan ni kena ada ilmu. Maka ilmu ni dia jadi sebab, jadi macam dia panggil orang mengaji, dia panggil sanad kepada sebab. Hakikat kita nak khadam, kita nak khidmat ke Tuhan tu. Nah, sebab bagi kata khidmat sekalian manusia kepada Tuhan dia tu, yakni isnad majazi, hakikatnya kena Allah Ta'ala lah.
No, itu. Isnad majazi dia panggil. Tapi dengan sebab ilmu dia tu lah. Kita khidmat ketuan dia lah. Pergi kat tu. Adakah oleh kerana ilmu tu adalah hak Allah, jadi kita akan menjadi khadam ataupun hamba kepada ilmu Allah tu akhirnya? Itu lah. Lepas tu bila jadi hakikat apa nak abang kata, tu dia panggil isnad kepada sebab tu lah. Yang ini ilmu tu sebab bagi khidmat sekalian manusia kepada Tuhan dia lah. Gitu. Tuhan ilmu tu siapa dia? Allah Ta'ala lah. Tuhan ilmu tu Allah. Tu hakikat dia gitulah. Tapi tak boleh direct kata bila nak boleh lah. Dia kena melalui bertingkatan dia macam tu lah. Sebab ilmu tu benda yang buat. Yang elok. Ilmu Tuhan ni banyak lah. Gitu. Jadi khidmat kat Tuhan, kat orang tu saya kira eloknya macam tu. Baru nak dapat ilmu. Tu dia kata, tengok le maksudnya. Setengah daripada tanda-tanda bagi ilmu yang mempunyai manfaat, yang memberi manfaat itu, yang memberi manfaat akan dia lah, ialah bahawa menjadi ia ilmu tu akan manusia sekalian manusia itu khadam bagi orang yang menuntut ilmu. Atau boleh kata aku ni, dikatakan setengah daripada syarat bagi dapat ilmu itu bahawa jadi khadam sekalian manusia itu bagi orang yang menuntut ilmu. Dia kena jadi khadam. Maka kedua makna ini sah pada makna dia kata. Sah pada maknanya, makna syair tu sah. Dua-dua makna sah. Tang atau tu satu, atas satu, boleh faham tak? Tang maksud dia satu, atau tu satu. Atau dikatakan syarat bagi dapat ilmu itu bahawa jadi khadam sekalian manusia bagi orang yang menuntut ilmu. Habis. Maka kedua-dua makna ini, makna hak yang di atas adalah mana setengah tu satu, setengah di bawah satu. Makna ini sah pada maknanya makna syair. Pasal apa? Ilat bagi kata sah kerana asal syair ini diihtimalkan. Mana boleh ditanggung, ihtimal tu mana ditanggung. Dua makna ini serta nampak sah keduanya, dua makna ni. Sah dua makna. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan sayugia bagi penuntut ilmu itu bahawa adalah ia penuntut ilmu tu amati. Mana perhati dan perhati sama lah tu. Pada sekalian waktu-waktu. Mana amati atau memperhati itu pada yang halus-halus daripada ilmu-ilmu. Nampak tak? Kita orang yang mengaji ini kita kena perhati sungguh-sungguh. Pada sekalian waktu, pada tiap-tiap waktu, perhati ataupun amati tadi pada yang halus-halus daripada ilmu. Mana apa dia? Yang halus-halus. Mana yang rumit-rumit. Dan yang payah-payah tu mana halus-halus. Pasal apa? Kerana daripada halus tu payah. Dia benda-benda payah. Kena duk perhati dia.
Benda hak payah-payah. Benda yang halus-halus. Kena duk parti sedia. Kalau tak parti memang hilang begitu benda yang payah-payah ni. Dan beradat ia. Beradat ni mana jadi kebiasaan. Jadi adat bagi dia. Ia penuntut ilmu akan demikian itu. Demikian mana? Demikian amat-amati tadi. Benda tu biar jadi adat bagi kita. Kalau hak benda payah-payah tu kita perhati. Kok mana masalah ni? Baru kita nak dapat. Tidak. Lagu mana? Aku mengaji dah tapi kok tak ingat. Ini masalah ni. Pasal kita jangan ambil parti lah. Tu syarat tu. Orang yang mengaji ilmu. Kena syuhud sentiasa. Yes. Maknanya kita kena perhati masalah-masalah rumit ni. Kok mana pi? Baru nak boleh. Kalau jadi beradat. Mana jadi kebiasaan bagi dia. Ia menuntut ilmu akan demikian perhati dan amati itu jadi kebiasaan bagi dia. Saya tanya Tok Guru saya, seorang Tok Guru saya nama Syekh Zuhair. Ni geng Haji Mekah ni. Meninggal dah. Saya ingat waktu saya pergi Mesir tu dia main baca Yasin di rumah. Jadi khalifah. Saya tanya dia, kenal dengan Haji Ismail Tok Melaka tu, Haji Ismail tu Haji Mekah sama. Dia tak kenal tapi dia lebih atas sikit, dia lebih bawah sikit, dia lebih bawah maksud dia. Saya tanya Tok Wah saya tu, dia Tok Wah saya darjah 3, dia tak Tok Wah darjah 3. Syekh Zuhair ni darjah 1 maksud dia. Dia di Mekah tu dia sini lagi lah Tok Melaka tu. Lepas tu saya mengaji dekat Syekh Zuhair ni, tanya dia. Mengaji ulum Quran. Kenal Haji Ismail? Dia tak kenal, awak tak kenal. Haji Ismail ni dia kata dia punya apa ni? Dia mengapai satu-satu hadis. Kalau dia mengapai sambil berdiri tu, lagi tak boleh hadis tu, dia tak langkah bendui masuk rumah. Duduk dalam pintu rumah tu apa sampai teratur buat. Dia kata kita pergi Mekah, dia dulu mengaji di kita ni, mengaji pondok macam ni. Bila pergi sana dengan bahasanya, dengan apa dah kita duduk mengaji lah. Dengan ni pergi mengaji ni, jarang orang Syekh mengaji kat Melayu, semua cakap Arab. Dia dah satu bahasanya kita tak boleh. Paisah tu mula dapat nombor 14 dah. Dia cerita. Lepas tu tak apa dia dah. Tunggu dia dah. Kedah lain boleh yang baru jumpa dengan Kedah ni dia dah. Tu rumah. Pulun. Tahun kedua boleh nombor berapa? Ke bawah pada 10 lah. Nah. Bawah pada 10. Mula-mula boleh nombor 14 lah. Dalam kelas lah. Lepas tu Paisah tahun ketiga boleh nombor 2. Nombor 2. Dia pulun. Dia ni sungguh. Dia pulun sungguh. Boleh nombor 10. Tu dia cerita sejarah dia. Lepas tu dia kata kita pulun lagi. Lawan. Ada seorang budak Perak, Tok Guru meninggal roh dia tak meninggal. Jadi Tok Guru lah Mekah. Meninggal dia tak. Tok Guru Perak ni kita lawan dengan dia tak boleh pergi. Dia kata mi kepala siapa putus state. Dia kata ni Tok Melaka hidup ni. Dalam 80 kat 90 kan. Kat 90 lebih kan. Ni lapis mengaji Yasin dulu kan. Dia kata kepala apa putus state tu. Tak agak lawan lagi dia tak boleh pergi. Dia nombor 1 kita nombor 2. Takat nombor 2 tak boleh pergi nombor 1 kita. Dia tahu. Budak Perak ni. Allah Akbar dia tahu. Kepala apa putus state. Kira dia kata pergi mengaji depan Tok Guru. Dia tengok kita ya. Tok Guru majak dia tengok kita. Apa pen dia tak pegang? Pen ada tak sebelah dia. Dia balik dobit di rumah ni. Habis mengaji lagi lah. Habis mengaji. Baru balik dobit. Balik tulis dalam buku apa Tok Guru majak. Balik dobit di rumah. Ingat sampai teratur. Tak lawan dia tak. Dia cerita ni. Benda tu kena tu nak buat kata. Tapi kita bukanlah orang asal cerdik sangat. Tapi dia pulun lah. Haji tu Syekh Zuhair dia cerita. Tapi dia tak cerita lah. Syekh Zuhair tu yang cerita. Haji Ismail ni. Kalau dia mengapai satu-satu benda, selagi mana dia kata sambil-sambil berjalan tu mengapai, nak masuk rumah kan. Mengapai satu benda, hadir ke apa semua. Selagi tak boleh hafal tu, apa benda kelematan apa, dia tak langkah benda yang masuk dalam rumah. Apa tahu boleh lah baru langkah masuk. Sampai tak tu buat. Nampak? Itu nak kena jadi adat baru nak boleh tu. Bila hak rumit-rumit tu kena jadi paksa, kena jadi jadi adat kita, maksud kebiasaan bagi kita. Kita tak boleh. No, tu ilmu. Tapi ilmu ni kena jadi kadang kat dia sungguh. Dan kena lagu ni kita kata lari sana lari sini kok mana pun kena duk. Kena jadi kadang dia lah.
Jadi soalan macam ni tu baru nak dapat ilmu. Kalau duduk segan kita jadi tuan, dia memang duduk tu mengkedah lah. Saya ingat apa ilmu ni. Jadi kena duk khidmat kat dia lah. Kok mana macam-macam. Cara infak, cara macam-macam lah. Kita infakkan ilmu pada orang, itu salah satu jadi khadam ilmu lah. Jadi khadam ilmu kita infakkan pada orang. Itu benda-benda punca nak ingat lah tu. Benda-benda gitu lah. Gitu. Dia kata gitu. Dan beradat ia akan demikian itu. Demikian mana? Demikian perhati-perhati. Kerana sungguhnya didapatkan yang halus-halus daripada ilmu-ilmu itu dengan amati dan perhati. Kita nak dapat ilmu-ilmu yang halus-halus, mana ilmu yang payah tu dengan kita perhati dan dengan kita amati benda tu. Nampak tak? Sebab tu dalam kitab Durrun Nafis, kalau kita tengok Tok Syekh Tok Nafis tu bubuh, dia kata apa? Dia kata aku letakkan di dalam kitab aku ni beberapa masalah-masalah yang tinggi-tinggi dan masalah yang halus-halus, masalah yang rumit-rumit. Nampak kitab kecil tapi dia habaq siap. Masalah dalam ni benda yang rumit, yang rumit-rumit. Tapi kena duk perhati elok lah. Tidak kita tak boleh lah. Situ. Dan kerana inilah, kerana mana? Sungguhnya didapatkan ilmu yang didapatkan yang halus-halus itu dengan kita perhati. Kerana ini dikatakan ta'ammul tudrik. Ta'ammul tudrik. Apa ta'ammul tudrik? Artinya perhati olehmu nescaya dapat kamu. Ta'ammul, perhati oleh kamu, tudrik nescaya hang akan dapati. Itu jawab lah. Ta'ammul tudrik. Jawab. Hendaklah engkau ta'ammul. Siapa yang amal lah. Tudrik nescaya hang akan dapat. Hang akan dapati. Nescaya dapati kamu. Dan tak dapat tidak, mana mesti. Yang ini pasti. Itu mana tak dapat tidak. Tak dapat tidak tu daripada perhati itu dahulu daripada mengeluarkan cakapan-cakapan. Kita nak perhati-perhati itu sebelum kita keluarkan perkataan. Jangan keluar dulu baru nak perhati. Tak boleh. Jadi kita perhati dulu sebelum kita keluarkan cakapan. Supaya adalah ia cakapan tu betul. Perhati dulu. Dengan ilmu, betul tak dengan ilmu baru kita keluar. Ni kadang-kadang dia keluar habis dulu. Perhati duduk belakang. Kalau agak-agak wah tanya orang dulu tanya dulu kau mana betul dah tanya orang dulu betul baru bicara. Kerana bahawasanya cakapan itu seperti anak panah. Cakapan ni macam anak panah dah dia. Maka itu tak pernah lah. Maka tak dapat tidak daripada membetulkan dia kan cakapan tadilah dengan perhati-perhati. Macam tu lah. Macam tu lah panah pun. Kita panah dulu ke baru pada kena tiang. Kalau kita ada tak perhati macam cakapan ni macam nak panah. Maksud dia kena perhati yang ni dulu baru boleh lepas. Faham tak? Kau tembak tu baru parti target. Lepas nak panah lu parti target ke gitu. Gitu lah. Faham tak? Lepas nak panah pok itu parti target. Nampak? Dia maksud dia kena parti target tu dulu lah. Baru boleh lepas nak panah. Hal ni pun sama. Parti dulu masalah tu baru pecah cakap. Kena cakap macam nak panah.
Dan dia lepas pi ya, sudahlah. Hantar sudah parti lah. Maksudnya dia dah tak akan kena sasarannya. Dia jangan nak pandang lah. Kena tiang tu je tak ada. Ni tak kena target. Macam tu lah. Macam nak pandang. Maka tak dapat tidak daripada membetulkan dia akan cakapan. Dengan perhati dahulu daripada bercakap-cakap lagi. Nampak tak? Pasal apa? Supaya Tuan Ilat bagi kita membetulkan. Supaya adalah ia cakapan yang kena dan betul. Itu tujuan dia. Kena perhati, kena ni. Supaya apa? Supaya nak betulkan percakapan kita dan apa ni kita lah. Macam tu anak panah pun. Kena perhati dululah. Baru nak, supaya anak panah tu pi betul dengan target. Nah. Kalau tak kena target sungguh-sungguh pun sipi-sipi boleh kira lah tu lah. Ni keluar terus. Kena target. Dan berkata ia siapa? Ulama fiqh. Berkata ia al-fuqaha lah. Berkata tu pada usul fiqh. Pada ilmu usul fiqh. Ilmu asal keluar fiqh tu dah. Kaedah fiqh lah. Inilah lunas lah. Inilah lunas yang besar. Lunas itu mana perangai. Inilah mana dia kita perhati dan kita amati dulu pada bercakap inilah tu. Lunas yang besar. Dan iaitu tu khabar. Dan bermula iaitu lunas tu ialah bahawa adalah cakapan ulama fiqh yang membicarakan itu. Membicara tu dengan amati dan perhati. Ini lunah hak paling besar di dalam ni. Pasal apa? Dalam percakapan ulama fiqh kerana nak membicarakan tentang hukum hakam. Kalau depa tak perhati, depa tak ni hukum selerak tabung, boleh faham tak gitu? Ni lunah hak besar sekali. Kata apa ulama fiqh dalam ilmu usul fiqh ni, dia kata lunah yang besar iaitu bahawa adalah cakapan ulama fiqh yang membicarakan itu bicara dengan amati dan perhati. Tidak hukum macam habis. Hak ni kok ni, hak ni kok ni. Sebab tengok hukum dia bukan belagar dah. Walaupun kita tengok hak ni baik kok ni, hak ni jadi kok ni, Kerana apa? Kerana perhati dia buat tu lah. Kalau depa tak perhati buat ambil balai cakap pi dulu mampus. Selerak tabung. Kau ni kata boleh, kau ni dak, kau ni jadi cerabu habis. Tapi hukum ni dia boleh masuk. Qala musannaf rahimahullah. Dan dikatakan bermula kepala amal. Kepala akal. Akal lah. Bermula kepala akal itu bahawa adalah cakapannya seseorang lah dengan tetap. Nah, bila kata belah tu maka tak ubah-ubah lah. Kepala akal itu adalah cakapannya dengan tetap. Maksud dia kata belah tu dia tak ada ubah dah. Dan perhati. Tetap dan perhati. Itu kepala akal. Berkata seorang yang berkata daripada ulama. Aku berpesan akan dikau pada aturan cakapan. Pesan-pesan tu dengan 5-nya. 5 gitu. Usika fi nazam kalam bi khamsin. Ra'sul aqli, betul. Bermula kepala akal tu antakuna kalamun sabbiti wa ta'ammul qala qail usika fi nazam. Aku pesan pada syair lah. Dia buat macam syair tu. Pada 5 perkara. Apabila 5 perkara. Jika engkau bagi yang in kunta lil musi asy-syafiq muti'an. Baik. Jika engkau taat bagi yang berpesan. Jika engkau taat
bagi yang berpesan. Mana orang yang berpesan lah, bagi yang berpesan, bagi orang yang berpesan. Hang taat kata. Akan dikau yang kasih sayangnya. Akan dikau lah. Jangan engkau lupa. Biar pergi dulu Faham tak tu ya? Biar pergi dulu tu. Mana saya di bawah tu dia bahas kita. Wa in kunta musi asy-syafiq muti'an. Jika engkau berpesan, taat. Jika engkau taat bagi yang berpesan, akan dikau. Akan yang kasih sayangnya, sayang akan dikau lah. Baik, bagi yang berpesan. Jangan engkau lupa akan sebab cakap dan waktunya. Jangan engkau lupa boleh mu kata sebab apa? Jangan engkau lupa akan sebab. Boleh kata sebab apa? Cakap dan waktunya, masa dan masa mana? Dia kata jangan hang lupa sebab cakap dan waktunya. Taat bagi yang berpesan, hang kena bila hang taat bagi orang yang berpesan, hang jangan lupa. Jangan lupa apa? Sebab apa dia kata dia pesan lagu tu. Dan waktu mana dia pesan kat kita lagu tu. Faham ke tak ni? Faham tak? Dia ikut situasi lah. Dia gini. Dia kata jika engkau taat bagi yang berpesan, bagi orang yang berpesan, kita taat kat orang yang pesan kita tu. Saya tu guru kita. Akan dikau. Maf'ul tu. Yang kasih sayangnya, yang kasih sayang dia tu akan dikau, yang dia kasih kat kita. Tu guru dia pesan kita. Jangan engkau lupa akan sebab cakapan. Maksud dia sebab apa dia pesan kita. Gitu. Sebab apa? Gitu ya. Boleh kita kata sebab apa? Pasal apa dia cakap lagu tu? Dan waktunya, waktu mana dia cakap kita gitu. Masa mana mu kata? Dan rupanya. Nah, rupa mana nak bercakap? Rupanya. Rupa cakap. Dan bilangannya. Berapa patah dia kata. Dan tempatnya, tempat cakap sekaliannya. Nah, kena diingat tu. Baru kita nak ni. Berapa patah dia kata, berapa ni, rupa dia lagu mana tu dia cakap, dia marah ke apa. Nampak tak? Tengok dia punya ni. Maksudnya terang, tiada berhajat ana sudah. Maksud dia terang, tidak berhajat kepada mensyarahkan lagi dia tu. Jadi macam tu lah. Nak abang kata kita kena, kalau kita pesan pada kita ni pada aturan cakapan dengan 5 perkara. Dia pesan gitu. 5 perkara tu. Kita taat, kita pesan akan dikau dengan kasih sayang. Jangan kita lupa sebab cakap dia, waktu cakap dia, rupa mana dia bercakap, bila masa dia bercakap, tempat mana dia bercakap. Boleh faham tak? 5 perkara ni. Noh. 5 ni. Baru kita nak dapat. Dan sayugia, yang ni bagi penuntut ilmu lah, bahawa adalah ia penuntut ilmu tu menuntuti faedah. Faedah ni mana guna, kegunaan. Yakni bagi ada faedah. Menuntuti faedah pada sekalian waktu-waktu. Kalau ikutnya lepas sayugia tu ada perkataan penuntut ilmu. Dan sayugia bagi penuntut ilmu bahawa adalah ia tu baru balik pada dia balik.
Mudah sangat kalau tengok hak Arab, hak yang tadi ni. Kita tengok hak Melayu ni dia serabut. Hak Arab dia sebut lagu ni ya. Hak ni balik hak yang syair tadi. Usika fin nazam kalam fin nazami kalami bi khamsatin dia. Aku pesan pada nazam, aku pesankan dikau pada nazam kalam bercakap dengan 5 perkara. In kunta lil musi, jika engkau tu orang yang mewasiat, yang syafiq, lil musi syafiq, kasih sayang, orang yang kasih sayang, muti'an, maknanya yang taat, yang ikut akan dikau, yang membicara. La taghfilanna sababul kalam, jangan hang lupa sebab bercakap dia. Wa waqtuhu, waktu dia bercakap. Wa kaifa, bagaimana cara dia bercakap. Wa kam, makan, berapa banyak dia bercakap. Di mana dia bercakap. Hak tu je lah dia nak ambil, dia nak abang. Rupa tu bagaimana nak? Rupa ni bagaimana? Mula-mula sekali sebab waktu, bagaimana tu, kaifa tu, cara dia bercakap ni. Berapa banyak dia bercakap lah. Tadi dia sebut lah, berapa banyak. Tu di mana? Nah, tempat lah. Tempat cakap, ya Allah. Maksud apa tahu dah ni? Dan sayugia tu ada perkataan yang jatuh, bagi penuntut ilmu tu ikut jatuh. Dia bercela tu. Dan sayugia bagi penuntut ilmu, mana seeloknya bagi orang yang menuntut ilmu, bahawa adalah ia. Tu baru balik pada hak yang kita tambah tu, boleh tak? Ia tu dhamir tu rujuk situlah. Rujuk pada kata bagi penuntut ilmu tu. Bahawa adalah ia penuntut ilmu tu menuntuti faedah pada sekalian waktu-waktu. Mana faedah ni, mana guna, yakni bagi ada faedah. Menuntuti faedah, mana guna bagi ada faedah pada sekalian waktu-waktu. Mana dia orang yang menuntut ilmu kena cari faedah pada sekalian waktu. Mana kena guna faedah tu pada sekalian waktu, bagi ada faedah sekalian waktu tu. Gitu. Wa yakuna mustafidan fi jami'il awqat wal ahwal. Dan adalah kalam kita tu, kita guna perkataan kita tu bagi ada faedah sekalian pada waktu, pada sekalian waktu. Perkataan yang kita bercakap tu lah bagi ada faedah. Dan sekalian kelakuan bagi ada faedah. Jadi menuntuti tu daripada sekalian manusia. Daripada sekalian manusia. Dan orang-orang, samalah atau pada manusia itulah. Sekalian orang-orang. Menuntuti dengan ketiadaan telek kepada keadaannya yang hina. Yang kita telek. Asal kita ni buat untuk ambil faedah dengan dia, sudah. Jangan telek kepada keadaan yang hina dan yang mulia. Orang ni dah. Caranya kita dapat ambil faedah daripada benda tu, cukup lah. Jangan telek kepada hina mulia dia, seorang manusia tadi dah. Situ. Kecil dan besar, jantan dan betina. Sudah kira lah tu. Apa ni kita boleh guna untuk faedah kita, insya-Allah. Tak ada masalah.
pada kesemua orang. Ini dia Tok Syekh lah tambah lah, tak ada pun. Nah, fi jami'il aqad wal ahwal, pada kesemua waktu dan hal, min jami'il ashkhas, daripada semua manusia lah. Jangan tak betina kecil besar, hina mulia tu. Tak ada. Nampak kata? Bahawa kita menuntuti faedah. Mana guna yang ni beri ada faedah. Nah, kalam kita tu. Pada sekalian waktu, sekalian kelakuan, daripada sekalian manusia, sekalian orang lah, sama ada dia tu orang hina keadaan yang hina ataupun mulia, kecil atau besar, jantan dan betina. Tak ada really. Bagi ada faedah. Kita guna. Orang tentu. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata, al-hikmatu dallatu. Ada syaddah atas lam. Tu yang beri mak apa? Mak lazim kalimi dah. Musaqqal. Waladhallinah. Ini sama. Al-hikmatu dallatul mu'mini. Dallatul mu'mini ainama mu'mini. Baca bagi bawah. Nun tu. Ainama wajadaha akhadhaha. Tu jawab tu. Artinya bermula ilmu dan kepandaian. Bijaksana tu lah. Kepandaian tu. Ilmu dan kebijaksanaan tu. Bermula ilmu dan kepandaian. Mana kebijaksanaan? Itu pungutan orang-orang mukmin. Apa makna pungutan? Hak orang-orang mukmin. Mana dia? Benda hak orang mukmin hilang. Maksudnya benda tu dah kebanyakan. Dia pungutan. Dia tulis sini, dia kata dallatul mu'minin. Kepandaian. Maksudnya bermula ilmu dan kepandaian. Hikmah tu terjemah pada ilmu wa kepandaian. Mana bijaksana tu? Pungutan orang mukmin. Apa pungutan orang mukmin? Mana benda yang semakin hilang daripada orang beriman. Ilmu ni semakin hilang, kebijaksanaan tu, hikmah tu semakin hilang daripada orang beriman. Dallatun. Tu makna pungutan. Maksud dia benda yang dah hilang. Baik. Di mana tempat ia apa? Ia orang mukmin dapat, akan apa? Akan pungutan tadi. Benda di mana kita jalan-jalan tiba-tiba terjumpa benda tu lah. Benda hak hilang lah. Bila kita jumpa benda tu kena buat kena. Nabi kata akhazaha. Di mana tempat ia orang mukmin dapat akan dia. Bila kita jumpa akan dia, akan pungutan tadi ni, mengambil ia orang mukmin akan dia akan pungutan tu. Maksud dia dallatul mukmin. Benda tu dah semakin hilang pada orang. Di mana dapat? Ambil. Mana dapat? Ambil. Boleh faham tak? Situ. Nah. Pungutan ni benda yang dah terticir. Macam mana tu? Tu dia panggil dalam kitab fiqh ada satu bab dia panggil babul luqatah. Luqatah ni mana ada bab kita pungut-pungut ambil barang. Kita jumpa barang yang tercicir tu kita ambil. Tu dhallah. Benda tu semakin hilang. Daripada orang kita hikmah lah. Hikmah. Benda yang kurang lah. Bila tak mana pun jumpa ambil. Nabi kita. Dia ku hilang. Dhallatul mu'min. Dia ambil ke bawah 10. Mati ke bawah. Nabi. Dikatakan ambil olehmu akan ambil dekat ni. Dikatakan ambil olehmu, seolah-olah kata gitulah, ambil olehmu akan barang yang bersih dan tinggal olehmu akan barang yang keruh. Faham tak?
Hikmah dallah tu barang hak yang uduh-uduh apa ni, hak yang ambil hikmah ilmu tu mana seolah-olah kita dikatakan ambil olehmu akan barang hak bersih-bersih lah, dan tinggal olehmu akan barang yang kerah. Nah, hak kerah tu lempak buang. Ambil hak bersih-bersih. Boleh faham dah? Situ makna dia. Maksudnya benda yang hilang daripada kita hikmah ilmu tu. Tu hak elok-elok ya ambil. Di mana hampa ambil, hampa dapat, hampa ambil. Hak mana tak elok, ya Allah buang. Gitu je lah. Seolah-olah dikatakan lagu tu, wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi sambung tuan tu lah. Dan aku dengar akan Syekh Imamul Ajal, Ustaz Fakhruddin Al-Kashai berkata, ya wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi InsyaAllah kita sambung semula pukul 10.30. Allahu alam. Tak lama nak kita ni nak habis. Kita ni mudah-mudah boleh laju. Tak laju lambat lagi. Allah. Ada tok guru yang buat wirid kita ni. Maksud dia duduk pondok macam Ustaz Jak ni, salah satunya kita ni dia buat wirid ni. Dia habis dia baca, dia habis dia baca, dia habis dia baca. Ini wirid dia. Kita pelita penentu. Arwah lain mingai dia pun. Nah. Habis baca. Bila-bila pun. Dapat. Dia kerja ulang kita ni. Ramai lah masuk orang baru ke orang lama belum kerja kita ni. Hak ni memang dia buat wirid dia panggil. Kita lain dia tukar lah, habis yang berubah kita lain. Tapi kita ni habis ulang balik. Dia buat wirid. Memang setengah-setengah tu buat macam tu. Ada kitab masing-masing. Ada tok guru dia seorang nama Ustaz Ismail Nara, dia sebut, dia kata dia buat wirid kita Hidayatus Salikin. Pasal dia mengaji kat Baba Day Skam Hidayatus Salikin. Lepas tu dulu dia minta, dia tengok dobit ni, dia hantar ada dobit, ada main nak tengok dia bagi balik. Dobit kita sikit sangat, dobit dia bocor bah. Tapi kita tengok Baba Day Skam terjemah dia cerita sedap, berbeza daripada orang belah kita ya. Ustaz belah kita duk terjemah di segi apa ni, Allahu alam. Nah, jadi ada depa buat wirid benda-benda gitu. Jangan buat kitab sangat lambat habis. Wirid ni jadi buatlah kita kecil-kecil apa-apa lah. Buatlah penawak ke apa semua. Bagi kitab tu habis ulang tu. Nah, wallahu alam. Tadi kita macam gunakan perkataan yang kita cakap tu ada faedah pada setiap waktu kepada manusia atau orang, tak kira hina ke menurut. So adakah ini berkaitan juga cara kita menjaga lidah supaya tidak membuat dosa bercakap dengan perkataan ya betul. Sama lah. Baik kita orang yang mengaji, orang menuntut ilmu ni lah. Orang menuntut ilmu tu lagu tu lah. Dia kena gitu. Tu kalau bila kita ni dia masuk dalam bab orang mengaji tasawuf tu lah. Macam kita penawak tu, cara jaga lidah, jaga apa ni. Memang saya lah bagi orang yang tuntut ilmu, kerana benda ilmu ni. Benda Imam Syafi'i pernah mengadu kepada waqi' syaqautu ila waqi'in su'il hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi lah. Aku pernah mengadu kepada waqi', tok guru dia nama waqi'. Dia kata dia mengadu ke tok guru dia, su'ul hifdhi, buruk hafalan aku. Buruk hafalan dia tu tak tahu tak mana lah. Imam Syafi'i ni riwayat dia, kalau dia nak baca hak belah ni, kena tutup dulu belah ni. Kalau kita tengok belah ni, masuk belah ni dulu pada hak belah ni. Sampai atas tu. Tapi satu hari hafalan dia buruk dia. Dia kata syaqautu ila waqi'. Aku pi mengadulah kepada Imam Waqi' ni. Buruk hafalan dia. Buruk tahu Allah alam lah. Lepas tu Imam Waqi' kata kat dia kepada Imam Syafi'i, fa arsyadani, kata Imam Syafi'i lah menceritakan apa yang Waqi' tanya, fa ila tarkil ma'asi. Dia abang kat aku, irsyad aku, mana dia abang kat aku tinggalkan maksiat. Macam tu lah. Percakapan kita tadi yang puan kata tu, tinggalkan. Kena jaga lidah, jangan tinggal maksiat. Innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu tu ialah cahaya. Nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Tuhan ni tidak akan dibagi kepada orang yang melakukan maksiat. Kalau hati kita penuh dengan benda tu, macam air dalam botol ni dah penuh kan. Yang ni ambil air penuh. Kita ambil air ni, tuanglah ni. Dia tak akan masuk dah, faham tak? Dia akan melimpah keluar. Kerana hati kita penuh dengan benda-benda yang lain. Jadi kita kosongkan hanya ni, baru dia akan masuk. Dia macam tu lah. Maka
Ada dalam kitab-kitab ni, tapi pembahasan tu, hak tu pembahasan tentang ilmu cara bab jaga tu lah pula lah. Cara lagu mana. Jadi dari segi cakap lidah apa semua ni, dari segi kita menentu ilmu ni, saya juga ni macam tu lah. Kita ni. Maksud dia bagi perkataan yang kita keluarkan boleh-bolehnya orang yang mengaji apa ni dan apa ni semua bagi ada faedah benda tu. Jangan keluar yang tak ada faedah. Sebab tu kalau kita tengok Tok Ali, Tok Guru, bila dia keluar perkataan kadang-kadang nampak lagu lawak. Tapi hakikat aja benda tu ada hikmah di sebalik perkataan dia lah. Dia keluar macam-macam tu. Satu ketika Tok Uci cerita. Tok Uci arwah meninggal. Dia pun mati umur 100 orang. Tak ingat lah 100. Dia kata satu hari dia waktu dia mengaji kat Tok Kenali di Kelantan lah. Pondok. Pagi-pagi lepas pada subuh Tok Kenali buat kuliah. Pukul 8 lebih baru dia lepas. Kita lapak tengah. Dia bangkit pada subuh tu mayang subuh, zikir apa semua. Lepas tu kuliah. Bila buat kuliah. Lapak dia dah. Bila lapak ni, dia dah. Tok Guru lepas dalam pukul 8 lebih tu. Sama lepas tu terjun surau tu. Punya lapak. Pergi di depan pondok tu ada orang jual kuih, nasi lemak apa semua Kita sama-sama terjun sampai tanah tu. Pegang-pegang nasi lemak. Tak dan duduk. Tak duit kan makcik tu. Tak duit ambil nasi lemak tu, buka sambil berjalan. Beralih-beralih, Tok Guru duduk belakang. Makan sambil jalan. Tok Guru. Kita tengok-tengok Tok Guru takut ni. Saya ikut dia kata apa? Hang ni lah baru mengaji tak sat yang kita sudah turun surau. Makan terdarah berjalan dah. Takut dia kata lagu tu. Kita beralih-beralih. Lapak ni lah. Kita beralih-beralih tengok Allah. Tok Guru duduk belakang Dia pun turun main nak beli. Dia tengok-tengok muka kita macam tu. Merah padang tu dah. Dia pun ambil duit. Tak duit kat peniaga tu. Kat peniaga tu. Dia ambil karipak. Cucuk karipak tu. Dia ambil, dia tokak. Sambil berjalan. Kita tengok. Tok Guru makan berjalan. Tok Guru pun makan berjalan. Faham tak? Jadi pasal apa dia buat lagu tu? Dia tengok. Rupanya bila ni dia tengok kita ni takut lah. Bila kalau dia kata lagu tu, kita lari, kita tak main mengaji lah. Jadi bila dia tokak lagu tu, dia makan sambil berjalan. Tok Guru mungkin berjalan. Makan berjalan kot lah. Jadi hati kita, tak apa. Faham tak? Jadi tu ni orang kata orang yang ada hikmah. Faham tak? Dia pun irsyad dia kata jenis ni Tok Wali lah, Tok Kenali Tok Wali lah, Wali Allah Ta'ala ni. Jadi depa cara depa tu berbeza dengan kita. Masa depa buat tu ada pasal. Depa buat tu ada pasal. Nak balik, nak tenang balik. Kalau tidak kalau dia tahan dia baru mengaji tak sah dia bodoh abang lah. Ni dia kata kita lari, kita tak mengaji dah. Depa perkataan depa kadang-kadang ni kadang dia keluar tapi takat di mulut, di hati dia lagu lain. Gitu. Macam tu. Jadi sebab tu kita penentu ilmu ni kena hak yang ni kita cakap benda-benda itulah. Tapi cara mana nak jaga tu, tu kena kembali kepada hak puan kata tadi lah, cara jaga lidah baru nak boleh lah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Itu kena kembali pada ilmu yang lain lah pula lah. Itu wallahu. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, sambung